CP9 Independent Report merupakan cover story yang ke-10 dalam cover story manga. Ia dihasilkan sebagai sebuah kisah spin-off atau side story dalam siri One Piece yang tidak terdapat dalam anime dan hanya berada dalam cover page manga. Jadi penonton-penonton anime dan pembaca-pembaca manga, video kali ini merupakan video yang terbaik untuk ditonton dan dikongsikan untuk tatapan seisi keluarga. Kalau sekarang kita sedang disajikan dengan kisah pengembaraan keluarga Kepon Beji dan Fire Tank yang bertajuk Geng Beji Oh My Family. Dalam spin-off story ini, Oda telah menceritakan tentang nasib hidup geng Cyberpol 9 setelah kekalahan mereka menentang kru Mugiwara. Kisah ini bermula setelah kekalahan CP9 di antara Enies Lobby Arc dan berakhir sebelum sampai ke Dressrosa Arc. Mungkin video kali ini agak menyentuh perasaan sedikit, jadi aku highly suggest korang sediakan tisu sebelum hingus meleleh. Jadi tanpa ua lagi, inilah dia The Untold Story of Cyberpol 9. Nescafe, di mana jua Nescafe, tiap masa di mana saja nikmati bersama. Tapi sebelum itu, kepada anda yang belum subscribe, anda boleh subscribe dan menekan bell notification so that korang tak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow IG Kimi Scoverto untuk mendapatkan update terkini dan klik link kat bawah untuk join grup Telegram untuk kita sesama nakama berkongsikan pendapat dan pandangan. Ayo, jadikan channel ini setangli dengan channel-channel story yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikuzo! Yarararo! Terselamat dari serangan Buster Call yang dilancarkan di Enies Lobby berkat keupayaan Devil Fruit Doa-Doa milik Bluno, kesemua anggota Cyberpol 9 kecuali Spandam telah menjelajah dengan berjalan kaki ke Sand Poplar, di mana mereka ke sana dalam misi untuk merawat kecederaan parah Rob Lucci. Oleh kerana ketiadaan duit untuk membiayai ongkos perubatan Rob Lucci, anggota-anggota CP9 telah ikhtiar untuk mencari duit dengan cara yang halal, walaupun pekerjaan mereka dalam misi tersebut sampai memalukan diri mereka yang berada pada tahap eksklusif sebelum ini. Kumadori mengumpul duit dengan cara menari, manakala Jabura dan Bluno telah mengadakan animal show, iaitu seekor werewolf melompat melalui gelung berapi sambil menunjukkan simbol peace. Manakala Fukurou dan Kaku menyediakan perkhidmatan giraffe slide, sementara Khalifa telah memanfaatkan keupayaan Devil Fruitnya Awa-Awa-Nomi mencuci keseluruhan bandar tersebut. Dengan duit yang mereka perolehi, mereka telah berjaya memasukkan Rob Lucci ke dalam hospital. Namun Rob Lucci dilihat telah koma beberapa hari. Padu juga penangan Luffy. Ingat cicak je lemah dengan getah, tak sangka kucing pun lemah dengan getah juga. Manakala ahli CP9 yang lain sementara menunggu Rob Lucci untuk sedar dan sembuh semula, mereka telah bersiar-siar, jalan-jalan, shopping-shopping, ngeteh-ngeteh di kota tersebut. Kira lumayan jugalah collection diorang dapat. Setelah beberapa hari, akhirnya sang kucing Rob Lucci telah sadarkan diri dan disambut riang-ria oleh burung merpatinya. Tapi apa function burung pakai tai? Cuba korang komen sikit. Dan Rob Lucci juga akhirnya telah kembali ke pangkuan pasukannya yang lain. Setelah berterima kasih kepada doktor yang menjalankan tugas mereka dengan baik, Rob Lucci pun telah di-discharge dari hospital tersebut. Mereka semua kemudiannya telah pergi bermain bowling bersama-sama bagi meriliskan tension mereka. Yelah, dah lah kena bantai teruk dengan Mugiwara Pirates, lepas tu kena betray pula dengan Spandam, Marine pula buru dorang. Memang tension habis lah kan. Aku kalau tension aku pergi karok. Kalau korang tension korang buat apa? Semasa giliran Jabura untuk melemparkan bola bowlingnya, Bluno telah terperasan kekalutan yang berlaku di luar. Disangkanya mungkin World Government, namun rupa-rupanya Candy Pirates yang datang, berlabuh di pelabuhan Sand Poplar dan membuat kekecohan di kota tersebut. Dan dilihat Candy Pirate telah menawan sebuah keluarga sebagai hostage. Mungkin yang dicekik itu si bapa, yang berpelukan itu adalah ibu dan anak. CP9 kemudiannya telah muncul dan menyelamatkan keadaan, di mana kita dapat lihat Rob Lucci telah dengan mudah mengalahkan Kapten Candy Pirate itu, sementara Kaku, Bluno dan Kumadori telah mengosongkan kapal milik Candy Pirates itu dengan bertarung dengan mereka dan menang dengan mudah, sambil Fukurou melambai-lambai kepada warga kota tersebut yang bersorak-sorai untuk mereka.
Namun warga kota dikejutkan oleh tindakan Rob Lucci yang telah membunuh Kapten Candy Pirates itu dengan kejamnya, iaitu dengan cara memijak kepala si Kapten, membuatkan warga kota menjadi panik dan telah lari bertempiaran sehingga kota tersebut telah lengang. Yelah, Rob Lucci bengang lah, dia dah lah ada dendam kesumat dengan Lanun. Memang silap hari lah Candy Pirates tu datang ke Sempopla kan. Namun apa yang mensyahdukan hati pasukan CP9 adalah budak kecil yang menjadi tawanan tadi telah datang dan menghulurkan sekuntum mawar merah sebagai tanda terima kasihnya kepada mereka. Dan kat sini kita dapat melihat yang Fukurou, Jabra dan Kumadori sangat-sangat tersentuh dengan tindakan budak tersebut. Dan bunga itu diterima oleh Khalifa sambil berkata, susah-susah je dek. Gua je, dia tak kata macam tu pun. Tapi kalau Nami tu, mesti dia dah minta upah punya. Kawan tu dah lah mata duitan. Kecing. Tahu tak geng? So dengan kapal milik Candy Pirate tersebut, pasukan CP9 pun berlayar meninggalkan kota Sempopla. Dan akhirnya CP9 telah tiba di homeland mereka semula dengan penuh riang gembiranya. Namun alangkah terkejutnya mereka apabila mereka melihat dari atas bangunan sekumpulan perantis-perantis muda dan the next generation of CP9 sedang dipersiap dan dilatih. Maka sedarlah mereka bahawa pasukan mereka, khidmat mereka tidak lagi diperlukan dan secara bahasa kasarnya mereka semua telah dipecat. Apa yang lebih mensadiskan lagi episod kisah hidup mereka adalah sekumpulan Marine telah dihantar yang diketuai oleh Captain Very Good untuk menangkap mereka. Dahlah kena bantai dengan Mugiwara Pirates, lepas tu kebajikan dorang tak dibela, kena pecat pula. Nak kena tangkap pula. No, pembentuk. No! Namun pasukan CP9 telah bangun untuk mempertahankan homeland mereka dan mereka juga dilihat telah bertukar ke mod Zoan mereka. Jabura dengan bentuk serigalanya, Lucci dengan bentuk leopardnya, Kaku dengan mod zirafahnya dan Khalifa dalam bentuk biri-birinya. Sungguh ganas dan mengerikan. Namun pertempuran tersebut berakhir dengan kemenangan mudah oleh pasukan CP9. Spandam yang berada dalam keadaan parah yang diwatkan di dalam bilik rawatan intensif telah menerima panggilan dari Rob Lucci melalui Denden Mushi yang mengatakan suatu hari nanti mereka akan kembali. Dan Spandam dilihat sangat-sangat terkejut apabila Rob Lucci yang menghubunginya. Mungkin dia dah dapat agak yang CP9 dah tahu yang dialah dalang di sebalik pemburuan Marine ke atas mereka. Spandam dan Spendine, dua anak beranak kemudiannya, telah merencanakan sesuatu untuk menghapuskan CP9 dan pasukan CP9 akhirnya telah berlayar dengan menggunakan kapal Captain Very Good meninggalkan homeland mereka. Dan di panel ini kita dapat melihat jasad Captain Very Good berteraburan di atas tanah dan berkemungkinan Khalifa telah menanam sekuntum mawar merah yang telah diberikan seorang budak kecil dari Sempopla sebelum ini di atas tanah homeland mereka, simbolik kepada keberuntungan nasib mereka. Dan kisah mereka pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Kepada korang yang berminat untuk aku promote media sosial, bisnes or servis korang boleh DM IG Kimishko Verto. Okay, sedikit renungan before I end this video. Aku ingatkan diri aku dan sidang penonton, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mengingati mati dan membuat persiapan untuk mati sebelum datangnya masa untuk mati. Semoga kitalah orang yang bijak itu. Until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi